Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam. Apa khabar semua para penonton? Saya Amir Idris. Saya Wani Hasrita. Ya, betul. Saya Khair Rahman. Oh, Khair Rahman, Tadi saya betul-betul dapat tengok kita punya montaj. Betul. Apa hal kita berlari ke mana tu? Abang yang start dulu. Kita berlari nak live lah. Berlari masa nak start live. Wah, ni pandai terjemah. Pandai. Ya. Dan sedar tak sedar kita rupanya dah 6 hari berpuasa. 6 hari, Alhamdulillah. Cukup 6 hari setakat ni. Jangan cukup. Wani ingatkan apa nak cakap cukup lah 6 hari. Maksudnya Alhamdulillah 6 hari well covered. Alhamdulillah. Maknanya sikit lagi ada 24 hari lagi. Sikit lagi. 24 hari. Alhamdulillah tu. Sebenarnya makin ujung kita akan rasa makin sedih nanti. Betul. So biarkan dia banyak lagi. Tak apa, kita bawa bertenang. Apa-apa pun pada anda semua yang berada di rumah, anda boleh berborak dengan kami. Anda boleh menghubungi kami di talian macam biasa 03-2282-8579 dan 2282-8578. Betul. Dan boleh juga WhatsApp kami di 011-404-76564. Wow. Yes. Dan sekiranya tak memadai juga dengan apa nombor-nombor yang kami bagi tadi, bolehlah tinggalkan apa saja komen, pesanan, soalan di Facebook rasmi RTM, Radio Television Malaysia. Dan bagi mereka nak tonton episod-episod yang lalu, kan, contohnya ada poin-poin yang terlepas, boleh pergi je ke RTM Klik. Banyak episod, termasuk Borak Dulu yang tahun lepas. Ya, betul. Dan segala Borak Dulu yang ada. Yes. Dan kenapa kena telefon kami? Sebab kita ada voucher yang menarik untuk anda. Yang bernilai RM250 daripada Pusat Pakaian Hari-Hari. Wah. Marilah pergi hari-hari. Ya, saya. Betul. Dan jadi itu, duta ni. Dan tawaran voucher yang bernilai RM250 itu adalah setiap hari. Ya, betul. Setiap hari. So, 2 pemanggil bertuah kita nak pilih. Betul. Alright? Okey. So, call. Abang Khair sihat ke? Alhamdulillah setakat ni. Oh, makin puasa makin sihat. Makin puasa mesti makin sihatnya. Itu normal. Cuma jangan traffic jam je. Terus jadi tak sihat. Traffic jam. Auto ngantuk. Dia penyek. Jadi hang ke? Dia hang. Itu topik kita hari ini, puasa dan kesihatan kan? Yep. So kita nak bersama dengan tetamu kita. Kita persilakan Dr. Yahya. Dr. Shoaib Yahya. Nanti muncul bapak dia terkejut kita. Silakan Dr. Shoaib. Maafkan saya. Masya Allah. Dr. Shoaib duduk. Sila doktor. Saya terpaksa minta maaf bagi pihak adik saya ni. Saya minta maaf, Doktor. Masya Allah. Boleh pula. Ampunkan. Dia sejak kecil lagi memang suka panggil bapak orang. Kalau ikutkan panggil nama bapa ni, budaya Arab pun panggil nama bapa. Kami dalam perubatan kita ada jurnal, kita ada dunia akademik ni. Memang kita digelar dengan nama Betul, dalam Yahya belakang. AS. So Yahya, kalau type Ahmad Shoaib mungkin susah. Type Yahya dapat. Jadi tak apa. Minta maaf lah, saya takut dianggap tidak beradab tadi ya. Maknanya Wani, Terpaksa duduk balik sana. Sebab tadi untuk minta maaf. maknanya Wani, test dia bahasa Arab lah. Ops. Tak. Tes saya international. Internasional. Sihat, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Sebab doktor. puasa kot, sihat. Sebab puasa. Itulah mukadimahnya sebab ramai orang anggap makin lapar makin lemau. Tapi Abang Khair makin lapar makin bersinar. Makin bersinar kecuali time jam. Sila komen sikit dalam tempoh 2 minit, doktor. Itulah puasa ni kalau ikutkan sekarang telah dikomersialkan dalam dunia kesihatan. Mungkin sekarang ni kita dengar intermittent fasting. Tu paling selalu dengar dah tu. Intermittent fasting tu puasa lah sebenarnya. kan. Jadi sebenarnya fasting atau puasa kita ni adalah salah satu cara sekarang ni untuk ke arah kesihatan. Macam-macam kita kata tujuan orang berpuasa. Of course, alhamdulillah kita puasa sebab perintah Allah lah, kewajipan. Tapi kita dapat juga hikmah dia tu. Orang yang bukan Islam dan international sekarang setelah ke arah tu mengkaji. Mereka nampak kita kata kebaikan kepada puasa tu. Kadang-kadang benda macam ni yang kadang-kadang bagi saya kadang-kadang ada double standard dekat situ. Misal kata, kalau kita dengar tiba-tiba Mak Saleh cakap, okey. Canggih. Masa mula-mula, masa Rasulullah cakap, kita makan ni, orang kata sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Maknanya makan setelah sikit-sikit. lapar. Makan setelah lapar. Makan tak sebelum lapar.
Makan sebelum lapar. Makan bila lapar, berhenti sebelum Makan kenyang. bila lapar lah. Berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Okey. Jadi, bila benda tu kan makan sikit-sikit. Kita cakap tak dengar. Tapi bila mak saya cakap, okay, you makan sikit-sikit portion. Wow, kita betul-betul. Itu dia percaya pula. Ini double standard ni macam mana ni? Ini satu hal juga dalam menyampaikan ilmu kan. Tak apa, kita nak sampai ke sebanyak-banyaknya pada kali ini. Yup. Betul? Tapi kita nak rehat dulu seketika. Sekejap lah. Kita jumpa selepas ini dalam Borak Dulu Baru Buka. Barakahnya di sini. Take a break. Okey, bagi saya puasa sememangnya boleh beri kesihatan kepada kita sebab bila kita berpuasa, kita dapat bagi proses pencernaan tu lebih cepat dan kita dapat menggunakan lemak-lemak yang ada untuk digunakan sebagai pelaguk tubuh. Pada bulan Ramadan, pada kebiasaannya kita akan berkurangan mengambil makanan. Bila kita berkurangan mengambil makanan, organ-organ di perut kita tidak perlu bekerja seperti mana pada hari biasa lah. Saya rasa tubuh badan semakin sihat sebab sepanjang berpuasa ni, bila tubuh badan kita berehatkan sistem pencernaan kita, tubuh badan kita akan menjadi sihat. Sama juga macam mesin. Mesin pun takkanlah nak bekerja sepanjang masa kan. Tubuh badan pun perlu berehat juga. Puasa ini sangat bagus. Dia boleh merawat organ-organ dalaman daripada yang sentiasa berfungsi selama 11 bulan. Dalam bulan puasa selama 30 hari, kita merehatkan organ-organ dalaman. Jadi bila organ dalaman cukup rehat, kesihatan badan sentiasa akan cerdas. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus setia menonton kami dalam Borak Dulu Baru Buka. #barakahnya di sini. Topik kita tadi apa? Puasa dan kesihatan. Ya, Puasa betul. dan kesihatan. Macam-macam. Memang tak boleh Dengar- dipisahkan. Betul. Dengar paling banyak. Saya dengar ayat tadi pencernaan. Pencernaan. Pencernaan? Ya, betul. Dan kalau anda semua nak komen tentang pencernaan, boleh call kami di talian 03-2282-8578. Ada ke call pasal pencernaan? Call kalau nak buat panggilan. Nak tanya apa-apa soal. Ataupun nombor lain 03-2282-8579. WhatsApp pun boleh 011-4047-6564. Ya. Facebook pun boleh. Semualah saya tapau semua, hari ni. betul-betul. Alhamdulillah. Okey, salah seorang Ni pelakon. kelakar banyak dua hari ni. Salah seorang yang orang kata sihat daripada bulan Ramadan adalah seorang tetamu kita yang next ni. Dia memang tak sadar diri. Hai. Dia sadar diri. Sadar diri. Saya tahu kita dengan itu kita persilakan. Ya, Abang peguam, Fahrin. pelakon, pengacara. Fahrin Ahmad. Dia masuk celah tu. Belum buka. Borak dulu. Borak dulu. Muat celah tu. Dah ukur. Oh, alhamdulillah sihat ya, Fahrin. Alhamdulillah. Lama kita tak jumpa kan? Lama sangat. Lah. Saya kerap jumpa dia. Adalah satu program wanita kan. Jodoh lah kita jumpa lagi hari ni. Bulan Ramadan ni kan. Alhamdulillah. Ni Fahrin. Alhamdulillah. Tapi saya datang bukan nak untuk cerita pasal call untuk pencernaan lah. Bukan. 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 Kita cerita pasal kesihatan. Kami memang jumpa awak untuk pencernaan sebenarnya. Okay, kita cerita semua. Kita semua. Okey. Semua benda. Baik. Okay, cara awak makan sebelum Ramadan dan semasa Ramadan sama ke lain? Berbeza. Dia ada strategi dia. Strategi dia. Okay, yang pertama of course Sebenarnya pencernaan memang lah kan. Memang itu pun faktor penting juga. Kita sentiasa rasa selesa tau sebenarnya kan. Tapi bila bercakap pasal sebelum puasa maupun selepas pun, saya kadang-kadang orang yang suka bersukan, orang kadang-kadang pergi ke gimnasium dan sebagainya, sentiasa cuba nak pastikan, saya macam doktor kata lah, tadi saya dengar IF lah kan, intermittent fasting, berpuasa ataupun tak makan selama 16 jam kan, dan ada satu window tu 8 jam tu nak makan apa pun makan. Sedikit sebanyak pun saya jenis orang yang tak bersarapan. Itu mungkin antara yang kebiasaan saya lah.
Kebiasaan sarapannya. Dia mungkin secara tak langsung lah, dia skip the breakfast pagi itu. Dan itu pun saya tak langsung sebenarnya, doktor, kalau kita dah last meal kita pukul 8 malam, dia jadi makanan pertama kita keesokan harinya, tengah hari, dia dah kira berpuasa juga tu semua. Dah juga IF juga tu sebenarnya. Itu antaranya. Tapi bila masuk bulan puasa ni, dia jadi macam conscious sikit. Pasal bukan apa tau. Kadang-kadang saya nak tengok, saya nak pergi jogging sebelum buka ke selepas buka ke. Dan sahur tu keesokannya pula macam mana pula aktiviti saya ke dan sebagainya. Jadi kalau nak cakap asas dia, saya sentiasa pastikan memang karbohidrat tu kena ada. Dan kemudian protein tu lebih. Dan saya memang elakkan ni, doktor tahu, minuman berkafein setiap kali kalau bersahur. Okey. Farid, yang ni kita tak boleh nak elak. Memanggil. Okey. Mungkin dia nak cerita pasal pencernaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Namanya siapa? Saya Muhammad dari Kelang. Okey, Muhammad dari Kelang. Apa soalannya? Silakan. Soalan ni saya nak tanya tentang bulan puasa ni, selalu ada orang dia kena gastrik. Tapi dia bulan puasa dia ada gastrik. Tapi bulan tak puasa dia tak doktor komen lah. Faham? Lepas tu saya nak tanya satu lagi, apa makanan yang sesuai untuk orang yang gastrik bulan puasa. Lepas tu saya nak kongsi lah pengalaman saya. Saya ni dah lebih 10 tahun memang gastrik yang kronik. Tapi bulan puasa je gastrik dah hilang. Lepas puasa dia dah balik. Kembali. Wow. Yang penting kita kena jaga makan, minum kita lah. Okay. Baik, Encik Muhammad. Terima kasih atas soalan dan pengalaman kan. Yang tu kita kena tanya doktor lah. Betul. Kena tanya doktor lah. Rezeki Encik Muhammad, waktu puasa saja dia sihat. Betul. Alhamdulillah. Dia terbalik kan, kata-kata orang. Betul. Time puasa Ramadan dia tiba-tiba tak jadi alasan. Salah seorang saya lah tu. Bukan, tak ada alasan. Tapi saya kena gastrik lah. Memang betul gastrik. Betul. Menuju ke petang ke ataupun daripada awal pagi? Pagi pernah. Pagi dia macam angin. Macam tu. Okey, doktor. Doktor, macam mana jawapannya doktor? Okey, so memang kita tahu dalam Islam ni bukan agama yang membebankan. Dia ada yang pengecualian untuk orang yang sakit, antaranya dan orang bermusafir, mengandung dan sebagainya. Gastrik memang kalau ikutkan salah satu penyebab lah, ataupun salah satu kondisi yang diberi pengecualian. Tapi gastrik yang sebenar-benar gastrik. Okey. Bukan yang didiagnose, yang jumpa doktor dan sebagainya, bukannya yang psikologi kan. Bila bulan puasa je datang dia jadi, padahal hari lain boleh IF bulan puasa dan. Tapi memang sebab gastrik antara kita kata yang boleh membawa bahaya dia kalau pengeluaran jus asid tu tinggi kerana dia tak makan ke dalam masa yang lama, sebagai contoh, campur dengan stres dan sebagainya, memang boleh menyebabkan bahayalah kepada perut, boleh menyebabkan macam-macam ulcer, keadaan tertentu yang masa yang panjang, kanser perut dan sebagainya. Tapi perlu diagnose lah macam saya cakap tadi tu. Bukan kita kata psikologi, kita rasa bulan puasa je tak nak puasa. Gastrik yang tak boleh. Gastrik ni rasanya. Makanan terbaik untuk orang gastrik dalam bulan Ramadan? Satu, nasihat yang seperti dalam yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita juga adalah kita lewatkan sahur. Dan kita jangan skip sahur, itu paling penting sekali lah untuk yang gastrik. Kemudian dia kena kurangkan makanan-makanan yang macam angin ke kacang sebagai contoh ketika sahur, pedas, berminyak, itu semua kita perlu elakkan lah. Jeruk makanan berasid kan itu lagilah kan kita makan pun kita dapat rasa yang gastrik pun yang kita dapat rasa. Jadi tapi kalau kata memang kita pesakit gastrik, ubat yang kita makan tu mungkin kita akan makan ketika sahur dan juga waktu buka. Tapi kalau kita kena attack yang teruk ketika tengah puasa lah, adalah kondisi yang dibolehkan untuk berbuka puasa lah, daripada membawa bahaya kepada perut. Betul. Okey, doktor, kita ada soalan WhatsApp ni. Okey, jom kita baca dulu. Sempat tak sempat jawab, kita belakang cerita. Kita baca dulu. Saya suka. Okey, kita tengok dulu soalan. Okey, apa soalan? Roll button. Alright. Assalamualaikum. Saya Akmal dari Ceras. Berkenaan tajuk hari ini Ramadan dan kesihatan, saya ingin bertanya, apakah bagus dalam berpuasa kita masih melakukan aktiviti yang sama seperti tidur
tidak berpuasa. Seperti berjoging dan sebagainya. Soalan kedua, Assalamualaikum. Semua di Borak Dulu Baru Buka dan selamat buka puasa. Soalan saya, doktor, bagaimanakah untuk mendapatkan tip kekal cergas dan sihat bulan Ramadan? Daripada Zul bin Mat Said, Teluk Kekal cergas. Kekal cergas. Yang atas tu adakah patut membuat aktiviti yang sama seperti bukan di luar Ramadan, maknanya bulan lain kan? Okay, kalau kita tengok dari sirah sendiri, sirah Nabi kan, ketika berpuasa ada perang yang berlaku ketika berpuasa. Dan orang Islam, Nabi dan juga para sahabat berperang ketika berpuasa. Jadi bulan puasa ni bukan bulan yang kita lembek lesu. Kecuali waktu jam. Terpaksa jam kan? Terpaksa jam kan? Pasal azan. Dan kita nak ambil kesempatan mustajab doa waktu berbuka. Ya, betul. Kita sama-sama menadah tangan. Begitu juga para penonton rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa keluarga-keluarga kami, Ya Allah. Ampunilah dosa saudara mara kami, Ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami semua, Ya Allah, agar kita mencintai kebaikan dan berlumba untuk membuat kebaikan, Ya Allah. Jauhilah kami daripada tangan-tangan kejahatan manusia dan kejahatan syaitanir rajim, Ya Allah. Ya Allah, keberkatilah makanan yang bakal kami makan untuk berbuka puasa, Ya Allah. Dan Kau limpahkanlah rezeki untuk kami semua rakyat Malaysia, Ya Allah. Bagi mereka yang terkesan kerana pandemik, Ya Allah, Kau murahkanlah rezeki mereka, Ya Allah. Kau limpahkanlah rezeki mereka, Ya Allah, agar mereka kembali teguh meneruskan kehidupan ini, Ya Allah. Allahumma laka sumna bika amanna ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ala barakatillah, bismillah ala rizkillah, walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal Pada seluruh rakyat Malaysia, selamat buka puasa. Jangan tukar siaran, teruskan menonton Borak Dulu Baru Buka. Barokahnya di sini. Selamat buka. Selamat buka. Mana buka? Alhamdulillah, masih lagi kita dalam Borak Dulu Baru Buka. Betul dah buka lah. Belum nampak buka lagi suara dia. Hashtag barokahnya di sini. Salah satu tanda-tanda wani bahagia, Ya. makan. Ya, saya. betul lah. Dan saya nak berterima kasih lah kepada kita punya sponsor untuk hari ini, iaitu Pusat Alliance Pusat Pakai Hari-Hari dan dan Alliance Concord Media Sendirian Berhad. Ya, Terima betul. kasih. Terima kasih. Ni baru ini meninging. beginning beginning apa? Ini meninging. Ada beginning, dia Tadi yang beginning. berat Betul lagi. lah. Dia lepas buka lain. Luar biasa. Bak kata lain. Menjaga wani ni senang. Senang. Jaga makan dia kan. Ya, saya. Senang saya. Dari Jalan Pasir kan. Man pula. Dia sekaligus menempelak gosip semalam mengatakan wani sudah kahwin. Allah, okey, kita straightforward dengan topik hari ni. Ada viral tiba-tiba kata dia dah kahwin. Allah. Google sekejap. Jangan. yang kami heran, saya yang bakir ni duk tengok dia hari-hari. Masa ni duk bukan nikahnya. Okey, bukan itu topiknya. Ya, betul. Tuan-tuan, puan-puan, hari ni. Dia ada sambung sikit tadi. Betul. Yang tadi soal tadi tu. Macam mana patut tak dia mengamalkan yang sama. Boleh ke? Kalau ikutkan aktiviti ni memang lain orang lain dia punya ni. Dia tak boleh pukul rata tak boleh pukul rata sebab ada orang waktu dia beraktiviti biasa cara makan dia. Tapi bila kita puasa ini fix. Okey, tak boleh makan dari subuh sampai maghrib. Jadi perlu disesuaikanlah. Contoh kalau macam berjoging dan sebagainya, kena ingat aktiviti-aktiviti tu kalau dilakukan waktu siang terutamanya dia adalah aktiviti yang menyebabkan kita kehilangan air, dehydratednya hidrat ini panggil. Jadi kalau dilakukan pada waktu pagi kita kena beringat, lepas tu kita lama baru kita nak dapat air balik kan. Jadi kalau kata berjoging tu sama ada sebelum sahur kan, boleh minum waktu sahur tu dan jadi kurang panas juga. Kalau siang hari kena pastikan agak dekat dengan berbuka. Itu nasihatnya lah. Maknanya bazar tu boleh digunakan macam selalu kita tengok kat TV kan, orang lagi-lagi ambil kan. Cepat persinggahan. Bazar ambil Macam biasa maknya. Tak boleh, bazar tak boleh. Bazar kena berhenti. Tapi doktor, soalan kedua dia, makanan yang sesuai untuk orang yang gastrik. Sahur dan juga berbuka. Okey.
untuk yang kita sambung pasal gastrik juga. Tadi doktor dah sebut yang tak boleh kan? Yang mesti apa dia? Yang baik. Kita kena pastikan dia ada, kita kata yang seimbang lah, karbohidrat, protein dan sebagainya. Dan bila diambil sedekat yang mungkin dengan sahur lah. Okey, dengan waktu imsak tu. Yang kita biasalah pakar-pakar makanan yang nasihatkan adalah makanan yang kita kata senang cerita tahan lama. Tinggi serat betul. Tinggi serat. Kalau GI tu yang rendah GI. Farin lebih pakar kot. Kita tanya Farin apa menu sahur dan berbuka dia. Ni sebab ada peminat diorang ni ramai betul ni. Okey, kita tengok dulu siapa pemanggil, apa soalannya. Assalamualaikum. Hello. Ya, hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dari mana dan siapa ya? Okey, saya Fauzia daripada Sentul. Baik, silakan. Okey, soalan saya doktor. Puasa memang baik untuk kesihatan. Tapi masalahnya kita sekarang ni bila kita buka puasa, kita makan 2 kali ganda. Allah. Okey, kita makan, buka puasa kita dah makan. And macam pelbagai jenis makanan kita masuklah berminyak. Kemudian lepas tarawih kita makan lagi sampai nak dekat waktu tidur. So kata saudari Wani tadi, masalah pencernaan tu akan ada tak? Yes. Terima kasih Kak Fauzia. Betul lah, betul tak? Terima kasih ya. Terima kasih Fauzia. Hello. Ya, saya. Okey, soalan kedua, sorry ya, soalan kedua. Ada. Okey, silakan. Dua soalan okey. Any tips untuk pesakit diabetes waktu bulan puasa ni? Sebab kita takut hypo atau hyper lah. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okey. 2 tahun. 2 tahun kita tak ada more. More yang kita kata official lah. Perasaan lah. Sebab baru ni pergi ke masjid tarawih, baru teringat tahun ni meriah balik. Alhamdulillah. Satu bazar lah. Kemudian more. Percaya tak percaya, saya terjumpa satu kajian memang dijalankan di Malaysia berkenaan dengan bazar. Kaji bazar ni tempat lain mungkin ada, tapi mungkin Malaysia ni special sikit berbanding dengan tempat lain. So dia macam jadi benda yang satu pesta. Mesti kena. So yalah, Puan Fauzia pun dah bagi tahu kita sebenarnya benda yang tak patutlah dia cakap tu kan. Kita nak capai matlamat kebaikan puasa tu yang saya mungkin kalau saya nak sentuh sikit pasal bila kita kurang pengambilan karbohidrat, maksudnya dalam masa yang lama lebih 12 jam, kita 13 jam lah lebih kurang Malaysia ni puasa, kita punya glukos rendah, insulin akan rendah, insulin resistant kita panggil insulin resistant akan rendah. Dia menyebabkan kita datang tenaga dari tempat lain. Pintu-pintu, senang ceritalah, pintu-pintu untuk lemak, sel-sel lemak tu bertukar menjadi glukos. So sel lemak pula yang akan tenaga. Itu sebab tu antara matlamat puasa atau orang buat IF sebagainya untuk turunkan berat badan. Kurangkan lemak. Bakar lemak lah. So untuk bakar lemak tu akan jadi sumber tenaga. Kita panggil proses ketosis. So yang ketosis tu yang menyebabkan antaranya, kalau kita tengok ada hadis kata bau nafas lebih baik di sisi Allah kan daripada kasturi. Bau nafas tu sebab proses ketosis tadi tu. Dia akan mengurangkan lemak daripada sel-sel badan, tukar jadi tenaga. Bila kita makan balik banyak macam tu, dan dia akan jadi macam faedah yang kita dah capai waktu puasa tu, reverse balik lah. Glukos naik tinggi, insulin resistant jadi tinggi, dan ketosis jadi terbalik. Tukar balik yang glukos jadi lemak pula balik. Adalah perbezaan dia. Tapi ada artis orang ni, dia nak tanya kepada Farin. Okey. Ada artis orang. Halo. Jom kita tengok artis, soalan dari artis. Push the roll button. Assalamualaikum, saya Haris Bayahid. Saya nak tanyakan satu soalan. Apakah kaedah puasa yang betul untuk memastikan kesihatan kita ini berada pada tahap yang baik? Tidak kiralah untuk bulan Ramadan ataupun bulan-bulan lain jugalah. Sebab puasa ni kita tengok ada macam-macam cara orang buat. Mohon pandangan doktor. Bulan Ramadan berkahnya di sini.
Untuk jawab soalan tu, saya rasa mungkin Farin boleh share macam mana cara pemakanan Farin berbuka, sahur, memori. Okey, ada juga kesinambungan daripada doktor sebutkan tadi juga sebenarnya tadi. Bila kita cakap sebenarnya apa yang paling sukar sekali tentang diri kita, saya selalu kata nak cakap pasal makanan, pasal apa sesuai tak sesuai mengikut keadaan dan sebagainya, dia tak ada satu nasihat tu untuk semua. Seseorang individu tu dia kena faham diri dia sendiri. Dia macam mana nak faham, dia kena tahu bagaimana setiap apa yang dia lakukan, dia makan memberi reaksi pada diri dia lah. Okey, naik berat badan ke, turun berat badan ke dan sebagainya. Dan kemudian pengetahuan asas macam doktor kata tadilah, bila makanan yang orang kata rasa kenyang yang lebih panjang, memberi tenaga yang lebih panjang, low GI dan juga serat yang tinggi. Itu antara yang saya amalkan saya pastikan pada waktu saya bersahur. Waktu bersahur. Contoh menunya. Low GI itu apa low GI? Rendah indeks glycemic. Dia ada memang ada kadar ada tu kalau kita baca dan sebagainya. Macam saya banyak makan oat dan kalau boleh saya makan macam brown rice, macam tinggi serat lah. Insya-Allah. Oat antaranya lah dan bijirin. Itu antaranya. Dan kemudian kalau protein tu memang kita kena ada sikit, paling mudah sikit telur lah dan sebagainya. Dan juga bila cakap pasal sikit sebanyak pasal pencernaan tu juga, saya pastikan juga kena ada buah-buahan lah. Kena ada buah-buahan. Bukan manisan tu bukan kuih-kuih ni saja, tapi buah-buahan. Jadi itu antara yang saya buat. Kalau berbuka pun, pada buka yang peringkat awal tu, janganlah kita kejutkan kita punya perut kita dengan makan banyak-banyak tu. Kita makan ringan tu, macam yang kita buat hari ni. Okeylah ni. Lepas tu nanti kita tahulah kan. Itu antara cara saya lah. Ada penambahan, doktor? Pasal buah-buahan tu memang betul lah. Satu dari segi pencernaan dan sebagainya. Lagi satu kita kena tengok, cakap pasal mula-mula saya cakap tadi, masalah antara yang masalah ketika puasa, masalahnya hidrat air. So buah adalah antara sumber air yang baik. Jadi kadang-kadang orang kalau nak minum air itu saja kembung. Betul kan? Tapi kalau kita jadikan makanan kita tu sumber air. Macam buah-buahan macam tembikai. Itu semua tu lebih 90% kandungan adalah air. Kita rasa macam makan. Tapi itu air. So kalau waktu sahur memang sangat baguslah. Kalau tamar, doktor? Tamar, kita boleh satu topik special. Topik lain. Bincang panjang. Bincang panjang. Kajian PhD pun boleh. So dia memang sangat special lah. Saya rasa penonton-penonton sendiri boleh cuba, saya rasa. Mungkin bersahur dengan air yang tinggi, buah-buahan yang tinggi air macam tembikai dan sebagainya. Dan kemudian satu lagi, antara tips saya lah, ini memang betul-betul amalkan. Kalau boleh elakkan yang terlalu masin pada waktu sahur, kopi dan juga teh. Kerana dia ada diuretic effect, which is masin dia akan, kita memang cepat haus. Buang air. Perasan tak kalau kita makan kari, kita makan nasi kandar, mesti rasa nak minum air je. Itu antara makanan yang kita patut elakkan pada waktu sahur lah. Dan itu pernah saya sendiri pun cuba. Betul lah. Jadi itu antara yang saya dah faham tentang diri saya lah. Kalau daging salai masak lemak cili api, sama juga. Itu buka tak apa. Buka tak apa. Kita boleh minum ke? Buka tak apa. Tapi macam doktor cakap tadi, macam diingatkan oleh saudari Fauziah, supaya kita imbangkanlah, kita dah berpuasa kan. Jadi jangan orang kata menterkedarah. Terlalu sangat. Makan agak-agak lah. Kalau tak rugi. Doktor biasanya kalau buka, doktor akan makan apa? Favorite menu? Doktor pun sebenarnya mempunyai kelemahan manusia biasa je. Itu saya rasa soalan tu kita deflect pun tak apalah. Doktor juga manusia biasa. Tetap manusia biasa. Okey, kita nak rehat seketika. Lepas ni kita ada segmen Satu Hari Satu Ayat. Teruskan menonton Borak Dulu Baru Buka. #Barakahnya di sini. Take a break. Break a take. Alhamdulillah, kita bertemu dalam segmen Satu Hari Satu Ayat. Dan ayat yang bakal saya kongsikan hari ini adalah ayat yang memotivasikan kita untuk bersungguh-sungguh membuat kebaikan. Di dalam Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullah jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, oleh itu berlumba-lumbalah kamu
dalam mengerjakan kebaikan. Allah Ta'ala menggalakkan kita agar kita berlumba-lumba membuat kebaikan. Dan di dalam ayat ini juga Allah menyatakan bahawa kita mengerjakan kebaikan di mana sahaja kita berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Para penonton, ayat ini diturunkan selepas Allah Ta'ala menjelaskan tentang isu kiblat. Dan ayat ini adalah ayat galakan daripada Allah Azza wa Jal agar kita tamakkan membuat kebaikan. Kalau sebelum ni saya menyebut wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah suka orang yang buat benda baik. Ayat ini pula Allah Ta'ala menggalakkan kita, malah menyuruh kita berlumba-lumba membuat kebaikan, berlumba-lumba bersedekah, berlumba-lumba untuk menolong orang, berlumba-lumba untuk kita membaca Quran, berlumba-lumba untuk menambahkan pahala. Dan Ramadan adalah medan untuk kita menambahkan kesemuanya. Kerana Nabi SAW meletakkan satu janji yang cukup sahih dalam hadisnya. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam wa silsilatis syayatin. Maksudnya dalam bulan Ramadan dibuka seluas-luasnya pintu syurga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka dan dibelenggu para syaitan. Ayuh kita berlumba membuat kebaikan dan kita jangan sesekali terlintas untuk membuat kejahatan kepada sesiapa sahaja. Demikian sahaja, satu hari satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur pun sampai kembali. Dia lepas bagi itu terus. Terima kasih Min. Satu ayat. Alhamdulillah. Satu hari raya lambat lagi. Doktor, tadi pasal diabetik. Makanannya sesuai. Ramai yang nak tahu tu doktor, betul. Okay. Pasal diabetes secara khusus dan juga apa-apa penyakit lain lah, termasuk tadi gastrik, secara umum, dia bukan makanan salah satu pemakanan, tapi dia ada lebih luas lagi nasihat-nasihat dan juga apa kawalan untuk puasa ni lah. Yang pertama, nasihat kita adalah pesakit-pesakit perlu mendapatkan konsult lah, maksudnya penasihat daripada doktor yang merawat mereka sebelum, tak boleh nak pandai-pandai tak boleh pandai-pandai sebelum puasa. Okey, of course secara umumnya kita kena tahu jugalah penyakit seperti diabetes, gastrik adalah antara kategori yang dibenarkan untuk berbuka, kan, maksudnya untuk tak puasa dan diganti hari lain. Tapi mereka ni pesakit kronik, nak ganti hari lain pun dia pesakit diabetes dan juga. Jadi memang ramai dan penyakit-penyakit pesakit ni dia ada dia punya kategori grade, ada tahap dia. Ada yang kawalan makan saja, ada yang pakai ubat makan, ada yang ubat cocok insulin. Kalau yang cocok insulin ni yang susah sikit kita kata kawalan dia lah. Dia ada kena adjust dose. Ada keadaan tertentu kena masuk ward pun. Ada badan-badan ataupun pakar yang menasihat untuk masuk ward sebelum mungkin dalam bulan Rejab dan Syakban ke, untuk cuba untuk berpuasa tengok. Adakah sebab masalah yang puan Fauziah tadi utarakan tu memang betul lah, yang ditakuti itu hypoglycemia, itu kurang gula, dan juga hyper. Hyper ni maksudnya bahaya juga. Dan kadang ialah dia takut jadi hypo. Makan banyak, yang kita kalau marah, yang kita risau, dia tak nak cucuk ubat. Ataupun makan ubat apa-apalah, masa tak nak ambil ubat, daripada aku hypo, baik aku lebih sikit, dan dimakan tanpa ubatan. Dan bila tinggi masalah, boleh koma dan sebagainya. Tapi kalau yang kurang gula pun masalah juga. Jadi pemantauan lain, ubat pun kena ada pertukarannya. So nasihat kita kena konsult sebelum. Dia bukan temu janji dalam bulan puasa baru tanya, dan susah sikit lah. Maknanya kan badan tu kena rehearsal awal. Betul. Ada orientasi. Biasakan dengan Baik. Mari kita tengok siapa yang nak bertanya soalan yang sudah pun berada di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, suara dah buka ni. Nama apa ya? Siapa ya dan dari mana? Nama saya Adawiyah. Okey, Kak Adawi. Dari Damansara. Adawi dari Damansara. Silakan. Soalannya. Saya nak tanya, betul tak kalau dalam satu hidangan lengkap, kalau kita makan protein terlebih dahulu sebelum makanan yang lain, kita akan kenyang lebih lama?
Okey. Kalau kita berbuka makan protein dulu dah kenyang lebih lama. Baik. Terima kasih Kak Adawiyah. Pengalaman? Soalan yang baik. Okey, doktor tu bagi kat saya. Dia bagi pengalaman terus. Tapi dia tak ada, dia tidak ada lah. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Maka saya bukan pakar nutrisi. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan begitu dan saya pun memang dah pernah mencuba pun. Dan sebenarnya protein tu sendiri, kenapa dikatakan satu bentuk makanan yang boleh membuatkan kita rasa kenyang lebih lama? Kerana proses penghadamannya lebih lama. Pencernaan. Proses pencernaannya lebih lama. Dia lambat berbanding dengan karbohidrat, nasi dan sebagainya. Okey, jadi antara bila kata hidangan lengkap tu pastinya kesemuanya ada, tapi bila kita ada protein dulu tu kebiasaannya bila kita dah makan protein dulu, lauk dululah. Lauk dulu. Kita dah kurang pula makan yang lain-lain yang macam nasi ke apa, kan kita dah kenyang lebih cepat. Dan juga yang membuatkan memang faktanya memang protein tu orang kata, pernah dengar kan orang kata apa tu, protein diet dan sebagainya. Itulah pemahamannya bahawa dia buat kita rasa kenyang lebih lama kerana proses penghadaman protein tu pencernaan protein tu lebih lambat. Ambil masa. Protein ayam lah. Ayam, telur, daging merah paling inilah lambat dah. Daging merah. Specifically daging merah. Tapi daging merah pun baik-baik juga. Kerana bila pencernaannya lebih lambat juga, dia akan menstreskan proses penghadaman kita, pencernaan tadi tu. So dia tak rehat lah. Dia kena berhati-hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah daripada Dr. Farin Ahmad. Ayo. Tapi. Bro, awak kena tulis buku bekerjasama dengan ini saya pengalaman, saya berdasarkan memang minat kan. Jadi kita try error sana sini. Faham diri sendiri. Pengalaman dia. Bolehlah berkongsi. Tapi kenapa? Soalan ni patut yang tanya awal tadi dah. Sebenarnya time kita berpuasa, doktor, apa sebenarnya jadi dalam badan kita? Pencernaan kita. Itu kunci daripada hari ni. Bila macam kenapa kita kena berpuasa? Okey, atas sebab agama dan juga apa sebenarnya yang jadi dalam body kita, kan? Yalah, ini kira kesimpulan lah. Tadi lah antaranya dah cakap tadi pengeluaran nafas tadi. Yang antaranya tadi yang ketosis tu, bila kita kurang glukos dan insulin kita kurang, kita akan tukar tenaga lemak kepada tenaga. Jadi faedah-faedah macam turun berat badan dan sebagainya, itu satu. Kemudian yang lebih mempopularkan intermittent fasting IF ni sekarang ni adalah konsep kita panggil autophagy. Autophagy. Auto ni apa nama rimak? Auto tu sendiri. Sendiri. Kalau macam kita automatik sendiri kan. Auto tu sendiri. Phagy itu adalah proses kita kata makan. Phager ni makan. Lepas tu kita esophagus pun, phager tu adalah makan. Jadi autophagy ni adalah proses sel-sel badan kita makan diri sendiri. Itu dia punya senang nak faham. Maksudnya dia menyahkan sel-sel yang telah matilah, sebab dalam badan kita ada sel-sel, ada jangka hayat dia, ada sel-sel yang kita kata dia akan mati. Jadi kalau yang berkumpul lama tu yang jadi macam problem, toksik, bawa penyakit dan sebagainya. Jadi proses autophagy ni adalah proses memang badan kita menghasilkan benda tu secara normal, tapi beza banyak tak banyak, kita berumur makin lama makin kurang benda tu. Kajian yang terbaru oleh seorang pakar daripada Jepun, dia dapat hadiah Nobel pada 2016 yang dia dapat kaitkan autophagy dengan puasa. Lebih 12 jam autophagy ni lebih tinggi banding orang yang makan tak rehat ni. Tu antara. Sekarang ni kita nak lari sikit sebab nak kat ujung rancangan dah. Kalau dikatakan puasa ni untuk fizikal satu hal, tapi adakah latihan puasa ini memberikan pembudayaan yang sihat dalam kehidupan? Farin? Mungkin Farin sendiri boleh komen. Okey, sebenarnya kita sebagai manusia, sebenarnya kita patut rasa bersyukur kita sebagai seorang Islam ni kita ada satu bulan namakan bulan Ramadan. Pasal setiap manusia ni dari segi dia punya mental, psikologinya, kita sentiasa tercari-cari turning point kita untuk menjadi seorang yang lebih baik. Bila ada bulan Ramadan, satu benda yang wajib kita harus lakukan. Jadi itu sebenarnya kita kena ambil peluang untuk, macam kata-kata, bila kata kesihatan mental, psikologi, satu bulan yang di mana kita diberi peluang untuk kita boleh fokus dan juga kita boleh memperbaiki diri dan juga buat rutin-rutin baru untuk bukan kesihatan diri tapi kesihatan mental kita. Itu yang saya nampak lah. Betul lah. Jadi secara tak langsung budaya dalam satu-satu masyarakat itu turut
menjadi sehat. Setuju? Doktor ada kata apa-apa last word? Self control. Self control dalam kita puasa ni, dalam ilmu psikologi self control ni penting. Ada self control, kalau ahli psikologi ke lega. Yes. Dalam kata lain menahan diri itu. Ya, self control bila kita amal kena ibadat buka, pun bila kita jadi lebih baik. Orang Jerman kata menahan diri kan. Menahan diri, orang Jerman cakap lah. Baik. Okey, kita macam kita cakap, kita setiap hari kita ada 2 pemenang panggilan bertuah, pemanggil bertuah. Ya, saya. Jom. So pemenang pertama jatuh kepada Muhammad dari Kelang. Tahniah kepada Muhammad dari Kelang. Ya. Dan pada Adawiyah dari Damansara. Juga mengenangi voucher RM20. Dapat kalian voucher bernilai RM250 daripada Pusat Pakaian. Hari-hari. Dan bagilah jelas. Kita tengok. Yep. Bertuah bagi rancangan Borak Dulu Baru Buka, barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia kerajaan Pusat Pakaian Hari-hari. Wah, itu dia. Itu hadiah untuk pemenang pemanggil bertuah. Betul. Hadiah untuk tetamu-tetamu kita. Kita ada mangkuk kita. Ada apa ni? Hari isi apa ni? Isi sendiri. Isi mungkin. Alhamdulillah. Drama daripada program. Cantik doktor. Borak dulu ni. Nampak Mesti ada. Okey. Apakah tajuk untuk borak dulu esok? Jom kita tengok. Tetamu-tetamunya pula. Ya. Kita ada Ustaz Yo. Ustaz Yo. Habislah. Yo. Abang Brian. Brian. Saya keliru kadang-kadang antara Ustaz Yo dengan Hazamah. Dengan Hazamah bila pakai macam tu lebih kurang tu. Jangan. Dengan Jadi rock 4, rock 5 Dan Abang Brian kita. Ya, betul. Sabar. Topik kita apa tadi? Citra warna. Itulah. Citra warna Ramadan. Ramadan. Warna Ramadan. Kita warna Ramadan. Apa benda tu kita kena study nanti lah. Citra warna Ramadan. InsyaAllah. Okey, jadi terima kasih semua kerana menonton. Terima kasih Farid. Terima kasih Farid. Terima kasih Abang Doktor. Ilmu. Dan kami menanti buku terbaru Farid Ahmad. Amin, insyaAllah. Mana tahu doa kan. Amin kan. Kepada semua kita ucap terima kasih sebab ada yang call, ada call tak dapat, ada esok, ada lusa, ada lagi sampailah hujung Ramadan. Hari-hari ada hadiah Hari ada. Dan kita nak mohon mengundurkan diri, jaga kesihatan sebab selain daripada you are what you read, you are what you